Dalam siri yang sama, daripada mid-range terus naik ke flagship. Jarang-jarang berlaku. Actually, ramai orang yang disappointed lah bila Nothing keluarkan Phone 1 sebab hanya menggunakan spesifikasi mid-range. Dan sebagai sebuah brand enthusiast, Nothing membuktikan lah yang mereka mendengar demand dan juga feedback peminat mereka. Oleh itu, untuk berikan anda pengalaman yang premium, Nothing akhirnya bagi flagship hardware pada phone kedua mereka, iaitu Nothing Phone 2. Tanpa buang masa lagi, let's roll it! Nothing Phone 2 ni dia menggunakan chipset yang powerful iaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan kalau ada yang kecewa kenapa diorang tak guna 8 Gen 2, jangan risau, walaupun last gen punya chipset tapi performance dia masih lagi padu. Dan CEO Nothing ada mengatakan yang ini adalah chipset yang ideal lah daripada segi performance, daripada segi heating, daripada segi battery life dalam price segment ni. Chipset dia ni memang boleh berikan great performance. Kalau anda main game tu, anda boleh setkan grafik setting yang paling tinggi, even high grafik punya game. Dan kalau main game tu pun anda tak perlu risau dengan lag ataupun stutter. Dia punya gameplay tu memang smooth je. Dan phone ni juga dia tak cepat panas. Kalau 2-3 jam main tu memang steady je lah. Untuk pasaran Malaysia, ia datang dengan dua variant iaitu 12GB RAM dan juga 256GB serta 12GB dan juga 512GB. Kalau anda seorang heavy user dan banyak buat kerja-kerja multitasking, Nothing Phone 2 ni memang sangat sesuai untuk anda. Untuk menambahkan lagi keflagshipan dia ni, Nothing turut membuat pembaruan terhadap display dia. Ia berukuran 6.7 inci flexible OLED display dengan LTPO yang mana ia dapat merubah refresh rate dengan lebih dinamik daripada 1Hz sehingga 120Hz bergantung kepada apps apa yang anda gunakan. Ini dapat meningkatkan lagi lah energy efficiency pada Nothing Phone 2 ni. Display yang diberikan tu pun memang sangat jelas, memang sangat terang. Kalau layan movie ataupun main game tu memang terasa puas lah. Apa orang cakap, lebih immersive lah gitu. Peak brightness dia pun dah naik sekali ganda iaitu 1600 nits. Jadi kalau anda nak tengok outdoor tu memang tak ada isu lah walaupun di bawah sinaran cahaya matahari yang terik. Kalau anda nak layan movie ataupun main game dekat taman tu memang steady je lah tengok kan. Salah satu benda yang saya suka dengan skrin dia ni adalah dia punya bezel. Bezel dia tu nampak simetri. Kiri, kanan, atas, bawah semua sama saiz. Jadi kalau anda yang jenis perfectionist, akan rasa lega sikit lah bila tengok tu. Overall, saya boleh kata display dia ni memang sangat nice dan smooth lah. Apa orang cakap, memang puas hati lah cerita dia. Ok, bercakap pasal smooth, ia hadir dengan Nothing OS 2.0 yang bagi saya bukan setakat smooth, ia juga nampak simple dan minimalis. Walaupun ia simple, tapi ia ada customization yang sangat tinggi. Dan ini adalah benda yang lacking pada kebanyakan flagship smartphone lah. Sebab tak banyak OS yang boleh customize. Instead of toggle, Nothing Phone 2 ni dia menggunakan widget. Jadi anda boleh customize home screen anda dengan menggunakan widget yang ada tanpa perlu buka apps tu selalulah. Misalnya seperti weather ataupun kalender. Dan widget dia ni juga ada yang menggunakan animation 8-bit. So memang nampak style habis lah. Bila boleh customize macam ni, mungkin ada yang rasa mesti akan ada lag. So far sepanjang saya guna, dia punya OS tu memang smooth, rasa clean. Dan yang paling best sekali dia punya performance dia tu memang rasa macam Android vanilla. Tapi customization kalah Oxygen OS, One UI, MIUI dan lain-lain lah. Ia juga menggunakan monochrome design language yang agak dark. Jadi memang sangat sesuai lah untuk mereka yang suka gunakan dark mode pada phone mereka. Tapi kalau anda nakkan ada warna-warna yang lain, anda boleh tukar kepada theme Android yang biasa. Dan ada satu benda yang menarik lagi. Kalau anda double tap dekat home screen ni, phone tu ni dia akan lock. Dan bila dia lock tu akan ada animation sikit. So memang smart oh. Nothing Phone 2 ni dia nampak seamless pada dalaman. Dan dia juga nampak seamless pada luaran dia. Ia masih kekal dengan ciri transparent dia, tapi kali ni dia ada 3D glass design yang ada sedikit curve pada bahagian edges dia ni. So ini adalah satu pembaharuan yang bagus lah. Membuatkan phone ni tak rasa sangat macam iPhone. No more sharp edges. Dan dia juga berikan lebih keselesaan apabila anda memegangnya. Dan dalam masa yang sama, phone ni memang rasa solid dekat tangan. Apa yang bagusnya lagi pasal design dia ni,
Nothing tidak terjebak dengan trend smartphone sekarang yang menggunakan kamera bump yang besar. Cukup dengan dua kamera kecil pada bahagian belakang dia ni. Walaupun kecil, tapi hasil dia tu cukup besar. Ia masih maintain dengan dual kamera iaitu 50MP main kamera dan juga 50MP ultra wide. Tapi daripada segi sensor, ia dah upgrade daripada Sony IMX766 kepada Sony IMX890 yang kita sedia maklumlah yang itu memang high end. Gabungan sensor yang baru dengan chipset yang powerful, maka terhasillah satu gambar yang agak baik. Ditambah lagi dengan OIS dan juga EIS, gambar dan video dapat diambil dengan lebih stabil. Walaupun ia masih tak boleh nak kalahkan hasil gambar iPhone 14 Pro dan juga Galaxy S23 Ultra, anda pasti akan puas hatilah dengan kualiti gambar yang dihasilkan. Nothing turut letakkan Motion Capture 2.0 algoritma yang baru yang mana dia boleh capture objek bergerak yang pantas in real time. Jadi kat sini anda tidak terlepaslah momen-momen yang penting ketika bergambar. Ia juga ada 2 kali super ray zoom yang mana dapat kekalkan kualiti gambar yang sama walaupun gambar tu sudah di zoom. Memang nice. Apa yang membuatkan Nothing ni istimewa berbanding dengan smartphone yang lain adalah glyph interface dia. Rekaan kali ni, ia bukan setakat berikan kesan estetik semata-mata, ia ada lebih banyak function daripada model yang sebelum ni. Antara top features yang ada pada glyph interface dia ni ialah pada bahagian glyph dia ni ada segmented glyph. Ia bukan setakat boleh on off je, ia juga boleh menunjukkan progress. Sebagai contoh, kalau anda order makanan, dia boleh tunjuk progress pergerakan rider tu. Jadi anda tak perlulah nak buka apps tu untuk tahu rider tu bila nak sampai. Tapi buat masa ni dekat luar Uber je lah yang boleh pakai. Nothing Malaysia dia ada mention yang diorang tengah collaborate lah dengan Grab untuk feature ni. Jadi nantikan. Selain itu juga, ia ada feature yang dipanggil Essential yang mana bila anda onkan notifikasi pada apps penting yang anda selalu guna, lampu belakang dia ni akan sentiasa menyala. Kemudian kalau anda menggunakan timer, lampu belakang dia ni akan berkelip seperti timer lah. Dan kalau ada notifikasi lain yang masuk, lampu belakang ni pun akan turut berkelip. Kalau anda yang minat buat beat, dia juga ada glyph composer yang mana setiap lampu tu dia ada bunyi-bunyi yang tersendiri. Jadi anda boleh serlahkan lagi lah kreativiti anda kat sini. Bila dah guna lampu-lampu ni, anda tak perlu risau dengan tenaga yang digunakan pada glyph interface ni. Kerana Nothing dah upgrade bateri dia menjadi 4700 mAh. Nothing turut mengatakan penambahan 200 mAh bateri dia ni boleh membuatkan bateri dia bertahan selama 2 hari untuk normal daily usage. Jadi ini dapat mengelakkan bateri anxiety pada phone anda. Dengan 45W fast charging yang dibekalkan, ia boleh charge daripada 0 ke 100% dalam masa hanya 55 minit saja. Bagi saya, kalau phone tu boleh charge kurang daripada sejam, itu memang dah cukup laju lah. Dan ia juga support reverse charging dan juga wireless charging. Actually, saya sangat tertarik dengan kabel dia yang transparent tu. Nampak cool gila. Diharap Nothing dapat kekalkanlah trademark tu untuk phone mereka yang akan datang. Apa yang saya boleh katakan tentang Nothing Phone 2 ni, dia masih mengekalkan karakter unik macam Nothing Phone 1 tapi dengan penambahbaikan yang menyeluruh dari segi key hardware dan juga software. Sebab to be honest, teknologi mobile phone sekarang agak slow. Tak banyak pembaharuan yang ada dari segi software dan juga hardware. So, apa yang Nothing Phone 2 dan Nothing OS 2.0 ni bawakan memang sangat refreshing dan perlulah bagi saya. Nothing Phone 2 ni dia memenuhi kehendak pengguna yang merindukan flagship Android yang unik macam zaman-zaman awal OnePlus dulu. Walaupun ada beberapa downside macam dia hanya menggunakan IP54 bukannya IP68 dan dia punya kamera pula tak boleh nak compete dengan flagship smartphone yang lain macam iPhone ataupun Samsung dan dia punya harga pula tidak betul-betul mampu milik. Tapi daripada segi spesifikasi yang lain, in general memang sangat convincing. Dan apa yang saya boleh katakan, Nothing Phone 2 ni adalah sebuah phone yang easily recommended untuk anda dapatkan. Nak dapatkan kat mana? Dapatkan di DirectD. Semestinya original. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel DirectD Media dan tekan butang loceng kat sebelah dia tu untuk ketahui update yang terbaru. Stay safe guys and see you in the next video. Adios.